السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kerana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya masih memberikan dan terus memberikan nikmat yang besar, yang banyak kepada kita, yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Dan dengan nikmat itu, sebahagian manusia menggunakannya dengan jalan yang baik, jalan yang meraih redha Allah Subhanahu wa taala, manakala sebahagian hamba-hambanya menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah Subhanahu wa taala murka. Dan mudah-mudahan Allah taala memberikan petunjuk dan juga hidayah kepada kita semua untuk kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baiknya. Insya-Allah kita akan sambung semula pembacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang hubungan sesama manusia, hubungan sesama muslim, agar manusia itu menghormati. Kerana manusia ataupun di dalam Islam, hubungan itu bukanlah hanya dibina antara manusia dan juga pencipta Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tertumpu pada ibadah dan ibadah semata-mata, tetapi agama juga menuntut untuk seorang muslim itu menjaga hubungan yang baik sesama manusia-manusia yang lain, sesama makhluk yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallah fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Lalu sahabat bertanya, apa hak-hak muslim itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu dengan seorang muslim, hendaklah kamu beri salam padanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Bila seorang muslim itu menjemputmu ke walimah yang dia lakukan, maka hendaklah kau penuhi jemputan tersebut. Yang ketiga, wa idza istansahaka fansah lahu. Bila seorang muslim itu meminta nasihat daripadamu, hendaklah kau berikannya nasihat. Hak yang keempat, wa idza aqasa fahamidallaha fasammithu. Bila seorang muslim itu bersin lalu dia menyebut alhamdulillah, hendaklah kau jawab balik ucapannya itu. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Dan apabila seorang muslim itu, apabila saudaramu itu sakit, hendaklah kamu pergi menziarahinya. Dan yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Bila seorang muslim itu meninggal dunia, hendaklah engkau iring jenazahnya. InsyaAllah ke-6 hadis ini atau ke-6 hak muslim terhadap muslim ini, kita sama-sama memberikan
perkongsiannya dan kita sama-sama kupas malam ni insya-Allah. Yang pertama ialah hak memberi salam. Hak memberi salam. Salam yang kita faham bila kita lihat terjemahannya Assalamualaikum, kita akan nampak di situ ialah salam sejahtera ke atas kamu, salam sejahtera ke atas awak. Sedangkan bila seorang Muslim itu memberi salam atau mengucapkan salam, berarti dia telah mendoakan saudaranya dengan doa yang baik, agar saudaranya itu selamat, agar saudaranya itu aman, agar saudaranya itu jauh dari bahaya, jauh dari mudarat, dan juga diberikan ketenangan. Maka seorang Muslim sekalipun dia mengucapkan salam, hakikat sebenarnya dia telah mendoakan saudaranya. Ada keadaan doa, kita mengucapkan doa itu dalam keadaan kita tidak menadah tangan. Dia tak macam kita doa lepas solat, atau kita doa pada waktu-waktu yang mustajab atau tidak mustajab, doa yang khusus kita mengangkat tangan. Ada keadaan tuan-tuan berdoa tapi tuan-tuan tidak angkat tangan. Antaranya ialah dalam zikir selepas solat, maka tuan-tuan pun membaca ataupun imam membaca Allahumma ajirni atau Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami daripada api neraka. Tapi kita tak angkat tangan, tapi dia bentuk doa. Maka seorang Muslim apabila memberi salam, berarti dia telah mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Lalu apa itu keutamaan salam? Mengapa salam itu dimasukkan antara hak seorang Muslim dengan Muslim yang lain? Yang pertama ialah ucapan salam adalah ucapan sesama penghuni syurga. Ucapan salam adalah ucapan sesama penghuni syurga. Dalam surah Yunus ayat yang ke-10, Allah Ta'ala menceritakan, Allah Ta'ala kata wa tahiyyatuhum fiha salam, dan ucapan selamat sesama mereka di dalam syurga ialah salam sejahtera. Seorang Muslim dengan Muslim yang lain, seorang penghuni syurga dengan penghuni syurga yang lain akan saling memberi salam di dalam syurga. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menjelaskan bahawa penghuni syurga akan bertemu dekat pasar di dalam syurga. Dalam syurga ada pasar, tapi bukan pasar membeli belah. Di pasar itu yang disebut dalam nas, mereka akan bertemu pada hari Jumaat di dalam syurga. Dan di pasar itulah mereka akan saling bertegur sapa, bertanya macam mana kamu boleh masuk syurga. Yang tu pun tanya yang seorang lagi, apa amalan yang buatkan kamu masuk syurga, dan mereka akan bergembira. Lalu apabila penghuni syurga yang bertemu di pasar di dalam syurga ini pulang ke istana masing-masing, maka mereka akan ditegur pula oleh isteri masing-masing di dalam syurga. Isteri kata, si suami ni masa keluar daripada istana tadi dah cukup tampan, dah cukup handsome, tapi bila pulang dari pasar syurga, handsome tu makin bertambah. Jadi sesama ahli syurga saling mengucapkan salam. Yang kedua, ia adalah ucapan sulung. Ucapan sulung Rasulullah SAW apabila baginda sampai ke Madinah dari Makkah semasa hijrah. Rasulullah SAW sebaik saja tiba di Madinah Al-Munawwarah, baginda SAW ucapan sulung baginda dekat orang-orang di Madinah ialah sabda baginda SAW, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallun nas
wasallul laila wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis riwayat Tirmizi. Bila Nabi SAW sampai saja dekat Madinah Al-Munawwarah, baginda terus pesan dekat semua sahabat, semua orang Islam, semua yang menyambut baginda SAW. Baginda kata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam dan berilah orang makan, dan dirikanlah solat tahajud dikala orang-orang lain sedang nyenyak tidur. Nescaya kamu akan masuk syurga dengan mudah, dengan sejahtera. Sebagian riwayat menyebut wasilul arham, dan hubungkanlah hubungan kekeluargaan. Jadi ucapan sulung Nabi SAW, pesan yang pertama sekali ialah memberikan salam sesama Muslim. Dan pesan memberi salam diikuti dengan memberi manusia makan. Bila tuan-tuan dilimpahkan rezeki, diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan kembangkan lagi barakah rezeki tadi dengan dikongsi dengan orang lain. Dan ia sesuatu yang tidak rugi, dan ia sesuatu yang tidak rugi. Dalam sebahagian riwayat, baginda SAW menganjurkan kita apabila masak sesuatu yang berkuah agar dilebihkan kuah itu. Bukan lebih kuah saja, isi pun lebih juga, supaya kita boleh beri dekat orang lain, jiran dan seumpamanya. Terutamanya kalau jiran kita tu kumpulan B40, ataupun kalau mereka pun golongan yang senang, yang selesa, sama ada tuan-tuan nak bagi atau dibungkus-bungkuskan makanan dan kita round sikit naik kereta untuk kita beri dekat mereka yang kita rasa memerlukan. Ataupun diluaskan lagi hari Jumaat, sediakan makanan dekat tempat orang berkumpul, dekat masjid contohnya. Sebahagian masjid ada dermawan mendapat minta izin dengan pihak masjid untuk sediakan makan tengah hari bagi orang yang datang ke masjid sebelum ataupun selepas mereka solat Jumaat. Dan banyak keadaan, banyak cara untuk kita beri makan kepada orang. Seterusnya ialah memberi salam itu adalah kunci kemesraan sesama Muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, baginda bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afshus salama bainakum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan masuk syurga sehinggalah kamu semua beriman, dan keimanan kamu tak akan lengkap sehinggalah kamu saling berkasih sayang. Tidak mahukah kamu kalau aku beritahu kamu tentang sesuatu amalan yang bila kamu lakukan, kamu akan saling berkasih sayang, saling berasa mesra. Afshus salama bainakum, sebarkanlah salam sesama kamu. Manusia dua orang kalau ada selisih, berselisih pendapat, bermasam muka kerana satu-satu perkara, lebih-lebih lagi kalau kawan sekerja atau jiran atau jemaah masjid atau keluarga contohnya, bila masing-masingnya ada kesedaran untuk berubah, untuk memaafkan atau nak minta maaf, dan bila bertemu memberi salam, hati tu dia punya lapang, orang tu saja yang akan tahu. Pasti dia akan berasa lapang, sebab dia nak minta maaf, kawan tu pun sambut dengan kemesraan, dengan senyuman. Itu kalau yang ada berselisih. Kalaulah yang tak berselisih, memang baik, atau dua orang Muslim sahabat baik,
lama tak jumpa sahabat kita, jiran kita, jemaah kita pulang dari tunaikan haji, menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Lalu sampai di rumah kita ziarah, berpelukan sebab rindu lama tak jumpa, dia akan eratkan kemesraan. Maka Nabi SAW pesan di situ, afshus salama bainakum, sebarkan salam sesama kamu. Maka dia akan menjadi kunci untuk kekuatan umat dan juga kesatuan jamaah. Kesatuan jamaah ni ialah jamaah muslimin, bukan parti politik, bukan kenegerian dan seumpamanya. Satu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang lelaki, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Ya Rasulullah, Islam apakah yang baik? Islam apakah yang baik? Maksudnya ialah apa amalan dalam Islam yang baik dan yang banyak manfaat. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam sebutan ni diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki yang tanya tadi, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam apa yang baik, iaitu perbuatan apa yang bagi banyak manfaat dalam agama, dalam Islam, ialah apabila engkau memberi makan kepada orang, dan juga apabila engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang engkau tidak kenal. Kadang masyarakat kita beri salam dekat orang yang mereka kenal. Pergi kenduri, salam, memberi salam, atau berjabat tangan dengan orang yang kita kenal. Yang kita tak kenal, kita tanya, sini ada orang tak? Kita nak duduk. Ataupun kursi ni ada tak orang? Untuk kita ambil. Daripada hadis ini punya semangat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar, apabila beliau nak menghidupkan sunnah menyebarkan salam, beliau kata, inni kuntu la akhruju ila suq wa ma li hajatun illa an usallim wa yusallam alayya. Ibnu Umar dia kata, aku keluar pergi ke pasar bukan kerana ada apa-apa keperluan untuk aku beli, tetapi aku ke pasar untuk aku memberi salam kepada orang dan agar orang menyaut atau menjawab salamku. Abdullah bin Umar manusia yang ajaib kehidupannya, dan orang yang sahabat yang kuat berpegang dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini ialah kisah ni ataupun cerita ni diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf beliau. Ibnu Umar tak ada apa-apa nak pergi ke pasar, tapi tetap pergi ke pasar. Sampai di pasar, bagi salam dekat peniaga, bagi salam dekat customer. Tak ada urusan lain. Bagi salam. Orang pun jawab salamnya. Cukup masa dia pun balik. Kalau kita hari ni pergi ke pasar, pergi ke shopping mall, lalu kita bagi salam dekat orang, tapi di tangan kita tak ada apa-apa pun, orang kata kita ni pelik, jumpa fulan salam, mesti kita akan menjadi perhatian orang. Kalau orang yang cepat sangat lidahnya menghukum, dia akan kata fulan gila. Tapi demikian sahabat-sahabat, demikianlah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Demikian juga Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah diberitakan apabila masuk saja satu Zulhijjah, kan kita kan disunnahkan untuk bertakbir. Dan takbir tu ada takbir yang mutlak, ada takbir yang muqayyad. Takbir yang mutlak ni sebaik saja masuk satu Zulhijjah
kita dianjurkan untuk bertakbir di mana-mana saja dan pada bila-bila masa. Takbir yang umum, takbir yang khusus, iaitu pada 9 Zulhijjah subuh sehinggalah asar 13 Zulhijjah, habis saja hari tasyrik. Abdullah bin Umar pada 1 Zulhijjah beliau pergi ke tempat orang berkumpul, pergi kat pasar dan bertakbir. Didengari oleh orang-orang di pasar. Lalu orang-orang di pasar pun mula bertakbir. Lalu kejiranan-kejiranan pasar mendengar. Lalu mereka juga turut bertakbir. Iaitu pergi ke tempat orang ramai berkumpul dan menghidupkan petunjuk dan juga sunnah Nabi SAW. Jadi kalau esok tuan-tuan pergi warung beli makanan sarapan ataupun sarapan di situ, bolehlah memberi salam dekat setiap meja, dekat setiap orang yang ada. Kawan kita ke, bukan kawan kita ke, kita bagi salam. Tahap-tahap memberi salam. Kalau kita memberi salam, apakah cukup dengan Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi, atau macam mana yang terbaik? Seperti yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Abu Daud. Sini saya ringkaskan saja. Ada seorang lelaki datang bertemu Nabi SAW. Lalu orang lelaki tadi mengucapkan Assalamualaikum, minta izin untuk duduk, dan orang tadi duduk. Lalu baginda kata 10. Datang seorang lelaki, dia cakap Assalamualaikum, kemudian baginda kata 10. Datang lelaki kedua, memberi salam panjang sikit, Assalamualaikum warahmatullahi. Baginda kata 20. Datang orang ketiga, memberi salam penuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda SAW kata 30. 10, 20, 30 tu ialah perbezaan pahala. Yang bagi salam paling simple dapatlah pahala yang simple. Bagi salam yang penuh dapatlah pahala yang penuh. Kita pun pasti nak yang penuh bila kita melabur dalam mana-mana pelaburan di dunia ini. Satu, Islamik, dah Islamik dah. Yang kedua, tuan-tuan pasti nakkan pulangan dividen yang paling tinggi. Demikianlah kita melabur dalam urusan akhirat untuk ambil yang paling banyak membuahkan dividen pahala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan dan juga petunjuk. Hak yang pertama ialah memberi salam. Hak yang kedua ialah memenuhi undangan atau jemputan. Jemputan di sini ialah jemputan kahwin, walimatul urs. Walimah maksudnya ialah buat makan-makan untuk satu tujuan, jemput orang makan. Walimatul urs ialah dibuat makan-makan untuk orang makan bersempena majlis perkahwinan. Sama ada berapa pun jemputan tuan-tuan, siapa pun yang tuan-tuan jemput, maka membuat kenduri perkahwinan itu adalah sesuatu yang sunnah, yang amat disukai oleh Rasulullah SAW. Aulim walau bisyah, buatlah kenduri walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Jadikan pula kalau yang 2 ekor lembu, 3 ekor lembu dan seumpamanya, untuk kesyukuran. Maka di sini disebutkan bahawa dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, memenuhi jemputan kenduri kahwin itu ialah satu yang mesti hadir. Tapi kemestian itu dia terkecuali di atas beberapa faktor. Asalnya kita kena datang, tapi kalau kerana sebab-sebab berikut, maka dia tak jadi satu kewajipan.
Faktor-faktor itu ialah yang pertama, adanya syubhah atau keraguan pada makanan, halal ke tidak. Petang lagi yang jemput tu memang penghasilannya ialah judi semata-mata, jemput kita kenduri. Yang kedua ialah apabila ada majlis, apabila ada kemaksiatan di majlis tersebut, ada percampuran yang melampau, bertepuk tampar antara lelaki dan perempuan, kemudian macam-macam lagi aktiviti-aktiviti yang tidak syar'i. Yang ketiga ialah apabila kenduri itu dikhususkan untuk orang-orang kaya sahaja. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarrut ta'am ta'amul walimah yud'a lahal aghniya wa yutraku al-fuqara." Seburuk-buruk makanan kenduri, bukannya haram, makanan itu tak haram. Seburuk-buruk makanan kenduri di sini ialah makanan yang tak ada barakah, majlis yang tak ada barakah, ialah majlis yang hanya orang-orang kaya saja dijemput dan ditinggalkan atau dipinggirkan orang-orang miskin. Kalau seorang kaya dijemput dalam majlis begitu, kenduri kahwin, tapi dia tengok semuanya yang sama level dengan dia. Tanya pula tuan rumah, tak ada orang lain ke? Tak kan? Orang-orang kita je, sebab kita ni kayangan. Contoh. Maka bila dia tahu macam tu, dia kena back off, dia kena berundur. Tak apalah, saya boleh dulu. Dan yang poin seterusnya ialah apabila seseorang itu terdapat keuzuran. Contohnya cuaca buruk. Cuaca buruk dekat tempat kenduri, atau halangan pergi tempat kenduri itu tak banjir, tapi on the way tu nak ke sana tu banjir, atau terputus hubungan dan seumpamanya sebab jalan tanah runtuh dan seumpamanya, ataupun kesibukan ni terutamanya kalau pemimpin masyarakat sehari ada 30 jemputan, dia pun tak tahu dia pun pergi dekat tempat yang sempat, yang tak sempat tak boleh nak pergi. Kesibukan ni sama ada pemimpin masyarakat ataupun kadang-kadang kita sebagai orang yang biasa pun dapat belasan jemputan dalam satu hari. Termasuklah jarak yang jauh, belasan tempat, belasan jemputan. Kalau dalam satu daerah pun kadang-kadang kita dah kelang kabut. Jadikan pula kalau jemputan tu di timur ataupun di barat, atau di Malaysia Timur sana, Sabah Sarawak, sedangkan tuan-tuan di tempat tuan-tuan di Semenanjung. Maka dalam keadaan tu seorang Muslim itu diberi keuzuran untuk tidak pergi. Hak yang ketiga ialah meminta nasihat, memberikan nasihat ketika diminta. Hak Muslim terhadap Muslim yang lain yang ketiga ialah memberikan nasihat ketika diminta. Memberi nasihat ketika diminta, dia bukan semata-mata nasihat yang kita faham, tapi ia juga termasuk apabila seorang tu bertanya hukum hakam agama. Contohnya, kalau anak kecil bertanya ayahnya tentang suatu urusan agama, bab-bab agama, sekalipun ayah bukan ustaz contohnya, tapi ayah tahu perbuatan tu begini hukumnya, perbuatan tu begini hukumnya, maka ayah tak boleh diam. Ayah kata, pergilah tanya cikgu kat sekolah, sebab tu ayah hantar kamu pergi sekolah. Sedangkan ayah tahu jawapannya, ayah tak boleh begitu. Demikianlah, satu bertanya hukum hakam, dia termasuk dalam meminta nasihat, maka perlulah diberikan nasihat. Termasuklah maksudnya kalau ditanya tentang hukum hakam, kalau dia mampu dan dia tahu dan dia mampu, dia kena sampaikan. Dan dalam soal memberikan nasihat ketika diminta, maka nasihat itu ialah biarlah nasihat yang ikhlas dan juga dengan harapan doa agar peminta nasihat dia mendapat
manfaat dari apa yang dia minta. Hak seorang Muslim dengan Muslim yang lain. Yang keempat ialah mendoakannya ketika dia bersin. Wa idza aqasa fahamidallah fasammithu. Bila seorang Muslim itu bersin lalu dia menyebut alhamdulillah, maka hendaklah engkau reply, hendaklah engkau balas ucapannya. Seorang Muslim dia bersin lalu dia menyebut alhamdulillah, hendaklah kita kita reply dengan menyebut yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang bersin tu dia reply balik dengan menyebut yahdikumullah wa yuslihu balakum. Saya ulang, Muslim bersin dan menyebut alhamdulillah. Yang mendengar dia mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Kemudian yang bersin ucapkan balik dekat mereka yang cakap yarhamukallah kat dia tu, adalah diucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah, petunjuk kepada kamu semua. Wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperelokkan urusan-urusan. Para ulama menyebut mengapa seseorang itu perlu menyebut alhamdulillah ketika dia bersin. Ketika dia bersin, seperti yang disebut di sini oleh Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ibn Qayyim kata sebahagian ulama menyebut bersin itu didapat melancarkan peredaran darah, lalu membuatkan seorang itu semakin sihat. Yang mana kalau orang itu bersin, maka Allah Ta'ala akan menyihatkan keadaan badan dia. Lantaran itu dia kena bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti yang disebut oleh dalam sebahagian riwayat, baginda kata Allah Ta'ala menyukai bersin dan Allah Ta'ala membenci menguap. Sebab manusia bila dia menguap dan dia tak tutup mulut dia, syaitan akan ketawakan orang tu. Allah Ta'ala suka seorang hamba yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala membenci atau tidak menyukai tabiat menguap dan tak tutup mulut. Sebab tu Rasulullah SAW pesan, bila seorang itu menguap, hendaklah dia berusaha untuk tutup mulutnya, sama ada dia tahan ataupun dia tutup dengan tangan. Kalau dia membiarkan mulutnya terbuka lalu mengeluarkan suara disebut dalam hadis, kalau orang kita ni bila dia menguap, dia akan keluarkan suara kan. Suara tu tuan-tuan sendiri boleh bayangkan macam mana. Menguap dan tak tutup mulut kan, ternganga saja, maka syaitan akan ketawakan. Kenapa syaitan akan tertawa? Syaitan akan ketawakan ke orang yang menguap dan tak tutup mulut, kerana buruknya akhlak orang tersebut. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau orang menguap tak tutup mulut, bayangkan muka dia macam mana. Cuba diri depan cermin, kita menguap, tengok macam mana muka kita pada waktu itu. Seterusnya ialah hak Muslim terhadap Muslim yang lain. Yang kelima, iaitu yang kedua terakhir, ialah menziarahi seseorang itu bila dia sakit. Bila kita ziarah dia apabila ketika dia sakit, biasanya kita akan iringi dengan doa. Sama ada doa itu doa yang Nabi SAW ajar, ataupun doa umum, tuan-tuan bagi dia kata-kata nasihat, kata-kata semangat untuk dia terus optimis, berubat, redha, sabar, dan hal-hal yang boleh menaikkan semangat dia. Antara yang Nabi SAW ajar untuk seseorang itu baca apabila kita ziarah orang sakit ialah kita menyebut la ba'sa
tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba's maksudnya lah tak ada apa-apa kan. Tahurun, mudah-mudahan suci ataupun mudah-mudahan dosa kamu diampunkan, insya-Allah, dengan izin, dengan kehendak Allah. Sebahagian doa yang Nabi SAW ajar dalam riwayat Abu Dawud ialah As'alullah al-azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. As'alullah al-azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Dibaca sebanyak 7 kali. Rasulullah SAW kata, siapa yang membaca doa tadi, As'alullah al-azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka, sebanyak 7 kali semasa dia ziarah orang sakit, nescaya Allah pasti akan sembuhkannya. Sakit yang bukan sakaratul maut. Jadi bila kita ziarah orang sakit, Nabi SAW memberikan satu lagi janji ataupun ganjaran bagi orang yang ziarah orang sakit. Yang sakit pun ada ganjaran sekiranya dia redha dan sabar serta ikhtiar. Yang datang ziarah pun ada kebaikan, ada ganjaran. Nabi SAW sebut, man ata akhahul muslim a'idan masya fi kharafati al-jannah hatta yajlis. Sesiapa yang datang ziarah saudaranya, datang menjenguk saudaranya untuk tujuan ziarah orang sakit. Maksudnya siapa datang ziarah saudaranya yang sakit, maka orang tu ibarat orang yang sedang memetik buah-buahan dekat dusun. Musim durian dah habis kan? Musim durian dah habis. Tuan-tuan sendiri, bukan semua kita ni ada dusun durian. Kalau ada dusun durian pun, kalau kita dah berumur dan doktor pun dah nasihat jangan banyak makan durian. Durian ni ada potasium. Potasium ni boleh membahayakan pakcik punya buah pinggang. Macam-macam lagi doktor pesan kan. Pun kita tak enjoy dah, tak menikmati. Tapi kalau tuan-tuan bayangkan tuan-tuan sihat, ada dusun durian sendiri, petik pula kan, yang dah gugur tu taklah petik yang kita petik. Ataupun tuan-tuan ada dusun anggur, petik untuk dinikmati. Itulah keadaan seorang Muslim yang sedang keluar rumahnya pergi ke rumah orang sakit. Dan bila dia sampai di rumah orang sakit tu, ada lagi fadilatnya yang Nabi SAW sebut. Orang yang menziarahi orang sakit di waktu pagi, Allah Ta'ala akan utuskan 70,000 malakin. Allah Ta'ala akan utus 70,000 malaikat yang mendoakan orang yang pergi ziarah orang sakit ni. Kalau ziarah orang sakit tu pada waktu pagi, malaikat ni 70,000 malaikat akan mendoakan. Doa ni lah doa keampunan untuk orang tersebut hinggalah ke petang. Kalau datang ziarah petang ataupun malam, Allah Ta'ala akan putuskan jumlah yang sama malaikat 70,000 mendoakan fulan yang pergi ziarah ni hinggalah subuh esok. Doktor kan kadang-kadang dia, bukan kadang-kadang, antara tugas dia pergi tengok pesakit macam mana keadaan. Kekejap pergi. Nurse pun macam tu juga. Kalaulah begitu keadaan kerja mereka dan mereka tahu fadilat, ataupun kita kongsikan fadilat tu dekat mereka, mudah-mudahan kepenatan tu berbalas. Rasa gembira dengan fadilat-fadilat tersebut. Sekalipun itu tugas mereka dibayar untuk itu, tapi agama juga menjadikan ganjaran, baik petugas ataupun kita yang datang ziarah. Bila kita yang datang ziarah
tengok orang yang sakit, kita dianjurkan untuk baca lagi doa melihat orang ditimpa musibah. Musibah ni umum, termasuklah orang yang sakit tu dia ditimpa musibah. Lalu kita yang nampak orang ditimpa musibah, kita dianjurkan untuk membaca doa yang Nabi SAW ajar dalam riwayat Abu Daud, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khadaqa tafdila. Hadis riwayat Abu Daud. Doa ni doa yang sahih. Alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada apa yang telah menimpa kamu, dan segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku dengan banyak nikmat, yang telah melebihkan aku dengan beberapa nikmat berbanding banyak makhluk yang Allah Ta'ala telah ciptakan. Kita baca doa ni bukanlah kita baca depan muka orang sakit tu kan, kita nampak dia, kita baca lah dari jauh. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat orang ditimpa musibah lalu membaca doa tadi, dia tak akan ditimpa dengan musibah yang dia nampak. Kita driving, kita nampak ada orang kemalangan di jalan, dan kita baca doa, nampak musibah tadi, Allah Ta'ala akan selamatkan kita dari kemalangan dan apa-apa saja bentuk musibah. Dan yang keenam ialah mengiringi jenazah. Hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain. Yang terakhir ialah mengiringi jenazah. Idza mata fattabi'hu, bila Muslim itu meninggal, hendaklah engkau ziarah, hendaklah engkau iring jenazahnya. Dan fadilat solat jenazah dan mengiringi jenazah ni amat besar, yang seperti yang telah disebut dalam hadis, yang seperti tuan-tuan pun selalu dengar dan tahu bahawa fadilat mensolatkan jenazah, seorang tu akan diberikan pahala yang besar sebesar gunung Uhud, satu qirat. Ziarah jenazah tadi, hantar jenazah tadi ke tanah perkuburan, dapat satu lagi qirat. Satu qirat ialah sebesar gunung Uhud. Jadi kalau kita solat, kita hantar lagi ke tanah perkuburan, kita akan dapat 2 qirat. 2 qirat ni ialah mithlu al-jabalain al-azimain, seperti 2 gunung yang amat besar. Jadi tuan-tuan pun yang berkesempatan, yang Allah Ta'ala berikan rezeki menjadi tetamunya, bila tuan-tuan pergi di Madinah tu, ada tak jauh dari Masjid Nabawi tu ada Bukit Uhud dan ada Jabal Uhud. Di situ tuan-tuan akan nampak banjaran gunung Uhud yang besar, setinggi sekitar 900 meter dan sepanjang 5 ke 6 kilometer. Itulah seberat, itulah pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang yang solatkan jenazah dan mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada malam ini memberikan manfaat kepada saya dan kepada tuan-tuan semua, untuk kita untuk kita memenuhi hak-hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk beramal dan kekuatan untuk menyampai dan berkongsi kepada semua saudara se-Islam kita apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang tu dari kelemahan diri saya sendiri, saya mohon kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله